Okey, Baik, dan kita ini pun tajuk yang menarik juga ni sebab bila lama sangat duduk rumah, ada keluarga yang kreatif, okeylah banyaklah aktiviti yang boleh buat. Ada keluarga yang sangat stres, anak-anak stres, tak ada benda nak buat, lama-lama mungkin boleh menyebabkan kita ada masalah-masalah lain pula. Ya. Jadi ini sangat penting untuk kita kongsikan. Betul. Kita nak tahu cara menangani stres ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini bersama-sama dengan Puan Mazlan Ibrahim, Pegawai Psikologi Kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia. Waktu ini kita adakan secara video call Skype. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Puan pengacara Hani Ya, saya. Ya, saya dengan Syahril. Encik Syahril. Ya, baik. Terima kasih. Puan dekat rumah ke tu? Saya dekat rumah. Bagus. Memang PKP ni duduk rumah ya. Keulangan pejabat di juga. rumah. Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Ini kita realiti yang kita sedang lalui ialah kita berada di fasa kedua disambung untuk PKP ini dan berada dekat rumah ni memang satu rahmat. Memang semua orang doa kalau boleh nak duduk kat rumah aja bercuti dan sebagainya. Cuma ada juga yang berasa tertekan ataupun stres kerana terlalu lama tak menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi apa mungkin langkah-langkah yang boleh diambil dalam kita menangani isu ini? Okey, macam ni Puan Hani, bila kita bercakap tentang stres sebab kita tak boleh keluar rumah, kita nak juga faham apa punca kita jadi stres. Jadi puncanya sebenarnya sebab persekitaran kita dengan pandemik COVID-19 ni telah sedia ada agak negatif dan stressful. Jadi tanpa sedar bila kita tidak ambil langkah yang sewajarnya, memang kita akan ikut arus perdana dan kita akan menjadi stres yang negatif. Sebenarnya stres ni ada stres yang positif. Jadi macam Puan Ani kata tadi, ibu yang duduk rumah kreatif buat banyak aktiviti, actually dia memanfaatkan masa tu dengan baik. Okay, jadi bila saya fikir-fikir apa yang terbaik yang boleh kita lakukan adalah 3 langkah. 3 langkah yang perlu kita lakukan awal supaya kita tidak menghala kepada stres negatif. Sebab apa? Kalau kita tak buat apa-apa, kalau dalam entropi ni adalah terma dalam termofizik, sesuatu yang dibiarkan kita tak buat apa-apa, kita akan confirm jadi negatif dan jadi stres. Sesuatu tu yang dibiarkan dia akan jadi disorder. Okey, jadi pencegahan memang sangat-sangat penting dan kita dah mula rasa tanda-tanda stres semua. Okey, jadi yang pertama ialah mindset. Okey, mindset ni ialah kita nak perlu mencipta positivity, gembira dan syukur kita yang kecil-kecil tu kita nak besarkan. Kalau kita tak cipta, macam saya kata tadi, memang kita akan terikut arus perdana dan kita akan rasa stres. Sebab sebenarnya dia attack ataupun dia menyentuh bahagian reptilian brain kita di bahagian bawah tu dan membuatkan kita rasa insecure. Jadi pertama kita perlu mencari positivity dan kita besarkan kesyukuran apa saja yang ada. Walaupun dalam pagar rumah kita melihat matahari dan dapat sinar matahari, kita rasa syukur sangat. Walaupun anak buat hal dan mungkin bergaduh di rumah kan, kita tengok momen tu kita syukur sangat sebab selama ni bila kita bekerja kan, Isnin sampai Jumaat, satu hari pula kita banyak keluar berjalan, kita tak dapat momen 24 jam 7 hari seminggu melihat anak. Okay, so yang pertama, mindset kita perlu mencari positivity. Okey, yang kedua langkahnya ialah kita perlu memanfaatkan masa dan aktiviti di dalam masa itu supaya aktiviti itu adalah yang bermanfaat sahaja. Bila kita buat aktiviti yang bermanfaat, kita akan rasa berbaloi dan kita rasa gembira dan itu akan increase kita punya self esteem. Sebab biasanya kalau kita dah function, kita dah biasa keluar, kita jumpa orang kan, kita rasa macam kita berguna. Tapi bila di rumah kita rasa macam kita dysfunction. Jadi kita perlu cari aktiviti supaya kita boleh rasa kita buat sesuatu tu bermanfaat dan bernilai dalam tempoh masa ini. Okay, contohnya kalau selama ni tak sempat nak baca buku kan, inilah masanya kita nak habiskan satu buku tu dan kita rasa selama ni buku ni tak sempat nak habis, kali ni berjaya habis, ataupun mungkin nak habiskan baca Quran dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga, bila sebut tadi yang pertama for positivity, serentak dengan tu kita untuk elak stres ni ialah kita berniat dan kita aimkan untuk kita jauh atau tidak terlibat dengan apa saja unsur negativity. Sebab berita kurang sahih yang viral ni saya tengok memang sangat-sangat banyak lah. Jadi kalau kita ni seorang yang mudah cemas kan dan kita tak boleh nak kontrol minda dan emosi kita, kita perlu pandai memilih untuk jauh daripada segala yang berunsur negatif. Contoh macam anak sulung saya ni, dia teringin, dia kata dia nak tengok
tengok cerita seram Mami kan. Saya kata tak payah Fatih, tak payah ambil risiko sebab bila kita tengok input, dia akan jadi output. Jadi kalau Fatih tengok cerita seram kan, nanti ia akan membuatkan Fatih lemah dan jadi takut. Jadi kita perlu elak negativiti, serentak tu cari positivity, dan setiap aktiviti dalam masa tu ialah perlulah aktiviti yang bermanfaat. Itulah. Okey, maknanya kalau nak luangkan masa tengok filem ataupun drama pun kena pilih lah. Jangan kita bagi input positif. Kadang-kadang kita ni pilih yang kadang-kadang meruntun jiwa. Tu yang buat lagi murung tu kan. Sangat benar. Cuma Puan, ada keluarga yang sangat kita sebut apa mengikut peraturan. Mereka buat jadual yang khusus. So hari ni kita buat apa, esok kita buat apa, lusa kita buat apa. Tapi saya tak sempat lagi lah nak follow jadual sebab saya rasa agak sukar. Tapi sangat-sangat membantu sebenarnya kalau kita ada struktur harian dan kita tak adalah stres nak fikir apa kita nak buat hari ni. Maksudnya kita dah ada perancangan, Puan. Yang itu sangat benar. Peraturan membantu kita untuk rasa lebih relax dan tenang. Contoh kalau peraturan jalan raya, kalau tak ada peraturan memang semua orang akan chaos dan langgar je kan. Jadi tapi saya juga melihat aspek personality. Macam personality saya pun macam sama macam Syaril. Walaupun dah rancang, dah ada idea nak buat, tapi biasanya tak berapa jadi kan. Jadi saya lebih kepada fokus ekspektasi tu kita rendahkan. Dapat satu aktiviti yang bermanfaat, bonding dengan anak pun dah okey. Okay, yang lain tu kita bagi anak free play kan, unstructured activity, dan kita observe asalkan dia selamat. Walaupun dia gaduh-gaduh, tapi kita nak tengok problem solving, coping skill dia, macam mana dia handle bergaduh dengan adik-beradik. Sehingga kalau dia okey kita biarkan, kalau tak okey baru kita masuk campur. Okey, jadi memang aktiviti membantu, jadual membantu, tetapi kita balik pada personality kita dan kita adjust. Dan as long as everything okey dan tidak melampaui batas, dan anak tu kita boleh nampak apa yang dia lihat di TV, di YouTube semua tu, itu dah okey dah sebenarnya. Jangan risau sangatlah. Hani tengok orang yang positif. Anak-anak bergaduh pun dia tengok angle problem solving. Kalau kita apa bergaduh. Betul lah. Okey, itu bagus, tapi kalau itulah bila maknya pun stres, bila dia tengok anak-anak gaduh, dia lagi masa itulah dia nak luahkan perasaan dia. Dia pun sama-sama menyinga. Okey, menyinga. Okey, cuma satu perkara tadi Anna disebut juga bahawasanya inilah masa untuk kita baca buku, kita buat perkara-perkara yang tak pernah kita dapat buat sebelum ini. Cuma kalau dulu ialah kita ada masa anak keluar pergi sekolah, kita ada masa untuk buat demikian. Me time orang katakan. Sekarang ni nak me time baru dia macam bismillahirrahmanirrahim nak buka buku, tiba-tiba anak pula menjerit kat luar. Saya setuju. Dah nak bekerja di rumah, tak boleh juga. Baru nak mulakan kerja, anak pun panggil dekat luar, ataupun suami pula kata, yang saya lapar nak makan, macam-macam lah. Jadi macam mana kita nak melepasi tekanan yang ada ni? Sebab tekanan ni semua satu perkara yang lumrah, natural dalam keluarga tu sendiri. Saya suka Hani punya ayat tekanan adalah natural. Jadi sebagai manusia kalau tak ada tekanan memang bukan manusia yang natural lah kan. Okey, jadi bila duduk di rumah saya melihat keperluan anak-anak dan pasangan adalah utama. Bila kita dah penuhi keperluan mereka, iaitu mereka nak perhatian, mereka nak beraktiviti, mereka nakkan masa kan. Dan bila diorang dah cukup tangki emosi tu, kita beritahu anak, contoh kalau macam saya nak buat ni kan kerja, kita akan beritahu anak, mama ada kerja 30 minit bagi mama, masa mama. Contohnya orang yang kerja dari rumah lah Okey, jadi bila anak dia dah dapat cukup perhatian daripada kita dan kita request, kita minta sedikit masa untuk kita buat kerja peribadi kita, kerja pejabat, sebenarnya anak-anak akan faham. Kan, as long as bila suami isteri tu kan salah satu perlu memantau, maknanya mungkin bapa buat kerja dan ibu tengok anak, and then kita take turn ayah pula jaga anak, ibu pula buat kerja. Tapi bila buat kerja tu tak perlulah terlalu lama, 30 minit yang berkualiti dan fokus adalah lebih baik berbanding kita aim nak buat kerja macam kerja kat pejabat. So kita nak tengok anak serentak kan, kita spend 10 jam kan serentak buat kerja dan juga tengok anak, memang tak akan jadi. Dia akan salah satu tu terabai. Jadi saya nampak kualiti masa dan juga fokus. Dan dahulukan keperluan anak-anak dan pasangan dan keluarga. Lepas tu baru kita ambil sedikit masa untuk buat kerja peribadi kita yang kita teringin nak membaca kan, kita nak habiskan kerja pejabat dan sebagainya. Ya, perlu ada toleransi sebenarnya dalam keluarga. Suami isteri itu pun perlu berkomunikasi lah dalam
dalam hal-hal seperti ini. Baik, jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak Puan Mazna Ibrahim, Pegawai Psikologi Kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Ya, baik. Sama-sama. Betul juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.